KPM. Wow, cantiknya pemandangan Kuala Lumpur ni. Tapi kenapa pertempatan dekat sini padat sangat? Macam tersesak je. Hai. Cantik dah cantik tapi... Aduh. Hai Ria. Oh, hai cikgu. Hai. Apa Ria tengok tu? Ni cikgu, saya tengah tengok pemandangan Kuala Lumpur. Tapi kan cikgu, cuba cikgu tengok pertempatan dekat sini. Padat sangat, sesak. Ini adalah pertempatan bandar. Memang padat. Di Malaysia ada dua pertempatan. Yang pertama adalah pertempatan bandar dan yang kedua adalah pertempatan luar bandar. Luar bandar ni tak padat macam sini. Nak tahu tak? Nak cikgu? Kita belajar selepas ini. Jom. Okey, jom kita masuk kelas. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda. Apa khabar yang berada di rumah? Saya harapkan adik-adik dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Ingat, kita masih lagi belum menang sepenuhnya dalam kita mengekang penularan jangkitan COVID-19. Ayuh, terus patuh pada SOP. Kemana jua anda pergi, apa jua yang anda lakukan, terus pakai pelitup muka, face mask dengan betul. Jaga jarak fizikal kita bersama yang lain sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap kali cuci tangan anda gunakan sabun dan juga air selama 20 saat dan jangan lupa untuk pakai gel pembasmi kuman sebagai langkah pencegahan. Baik, hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang guru. Saya nak memperkenalkan cikgu kita pada hari ini. Silakan cikgu masuk. Hai, Assalamualaikum. Okey, kita ada Cikgu Fitri bersama-sama dengan Ria. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ria sihat? Sihat cikgu. Alhamdulillah. Okey cikgu, mungkin cikgu boleh memperkenalkan diri dahulu kepada murid-murid yang sedang menonton kita di rumah cikgu. Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Khairul Fitri bin Ahmad. Boleh panggil Cikgu Fitri lah. Okey, biasa dipanggil Cikgu Fitri. Saya mengajar di SMK Sulaiman, Bentong, Pahang. Boleh dia tahu tak berapa tahun dah cikgu tahun ni mengajar, alhamdulillah cikgu? Tahun yang ke-18. Berkhidmat sebagai seorang guru mata pelajaran geografi. Okey, saya tak sabar ni cikgu. Tapi kalau dah ada cikgu, pasti ada murid-murid juga yang akan bersama-sama dengan kita hari ini yang nak memperkenalkan kita punya murid-murid Google Meet yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini cikgu. Okey. Okey, kalau boleh saksikan di belakang ini. Selamat datang kepada para murid Sekolah Menengah Kebangsaan LKTP Jengka 2 Pahang. Kita mulakan dengan Aiman Amsyah. Silakan memperkenalkan diri. Silakan Aiman. Assalamualaikum. Nama saya Amsyah dan saya bersekolah di SMK Jengka 2. Okey, seterusnya kita ada Iqbal. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Iqbal Hakim bin Adnan daripada SMK LKTP Jengka 2. Okey, Nurul Syahira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syahira binti Pungut daripada SMK Jengka 2. Okey, seterusnya Nadrah. Silakan memperkenalkan diri. Okey, buka audio boleh? Nadrah? Kita tak dengar suara Nadrah tadi. Nadrah boleh buka audio tak? Okey, sekali lagi Nadrah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Nadrah binti Haris Fadilah, berasal dari sekolah SMK Jengka 2. Okey, seterusnya adik Raudah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Raudah binti Zulkifli dari SMK Jengka 2. Okey, dan kita juga ada Haliza Haliana hari ini bersama-sama dengan kita. Silakan memperkenalkan diri. Salam sejahtera. Saya Haliza Haliana binti Saleh dari SMK Jengka 2.
Okey, baiklah. 6 orang pelajar hari ini cikgu bersama-sama dengan kita. Dan sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini untuk subjek geografi, Riana tanya sebelum tu cikgu pandangan murid-murid yang bersama-sama dengan kita pada hari ini mengenai subjek kita pada hari ini juga. Nak kita tanya Raudah boleh cikgu? Okey. Okey, Raudah. Silakan dengan pandangan anda Raudah untuk subjek pada hari ini. Pandangan tentang topik yang kita belajar hari ini. Topik, ya betul cikgu. Pertempatan. Yes. Pada pandangan saya suka topik pertempatan ni sebab saya boleh tahu pola pertempatan dekat suatu kawasan dengan ciri-ciri yang ada dekat kawasan tersebut. Okey, terima kasih Raudah. Seterusnya Iqbal, mungkin boleh berkongsi pandangan mengenai topik kita pertempatan pada hari ini, Iqbal. Bagi pendapat saya, dengan mempelajari topik pertempatan ini, saya dapat mengetahui lebih mendalam lagi tentang pola pertempatan di kawasan saya dan sedikit sebanyak mempelajari tentang sejarah sesuatu kawasan tersebut. Okey, terima kasih Iqbal. Dan yang terakhir sekali, mungkin kita boleh tanya pandangan daripada Syahira. Silakan Nurul Syahira. Pada pendapat saya suka belajar topik pertempatan ni sebab saya dapat membezakan pertempatan luar bandar dan bandar selain mengetahui kegiatan ekonomi dan pola pertempatan yang berlainan. Okey, baiklah. Itulah dia pandangan murid mengenai subjek kita pada hari ini, geografi, dan topiknya pertempatan. Orang kata sesuailah dengan kita punya gimmick di awal jam tadi cikgu. Ya, betul. Mengapa ada setengah kawasan ini padat, ada yang kawasannya lapang. Jadi cikgu mungkin boleh berkongsi juga dengan murid-murid di rumah dan juga di Google Meet belakang kita ni mengenai subjek pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Okey, hari ini kita fokus kepada topik pertempatan. Okey, fokus topik pertempatan. Kita akan tengoklah jenis pertempatan yang ada di negara kita. Okey, pola pertempatan, hierarki pertempatan dan pertempatan bandar dan pertempatan luar bandar. Nanti kita akan kupaslah satu persatu. Okey, dan kita akan tahu lebih lanjut selepas inilah. Baiklah cikgu, selepas ini kita akan mengetahui dengan lebih lanjut. Anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini untuk mata pelajaran geografi. Subjek kita adalah mengenai pertempatan cikgu. Dan pastinya saya bersama-sama dengan Cikgu Fitri hari ini. Dan sebelum tu cikgu, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita, saya pasti murid-murid di rumah juga sudah tak sabar. Apa kata kita mengamalkan dahulu SOP cikgu. Okey, yang pastinya gunakan gel pembasmi kuman. Okey cikgu, boleh ke depan cikgu. Okey. Sebagai langkah pencegahan untuk kita mengelakkan penularan jangkitan COVID-19. Baik Cikgu Fitri. Okey, silakan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, saya teruskan. Hari ini topik kita adalah topik berkaitan dengan pertempatan. So sebelum saya terus kepada apa yang akan kita pelajari pada hari ini, untuk makluman Ria, saya nak berkongsi. Murid-murid daripada SMK Jengka 2 ni saya pilih sebab apa? Sebab dia adalah sekolah menengah kebangsaan Jengka 2 Maran Pahang ni adalah bekas sekolah saya dulu. Saya bersekolah di sini. So saya bawa anak-anak murid calon-calon SPM dari sekolah ini bersama dengan saya sebagai cara untuk saya suntik semangat kepada mereka untuk menduduki peperiksaan SPM tidak lama lagi. Okey. So kita teruskan kepada topik kita pada hari ini iaitu bab yang ke-14 iaitu pertempatan. Seperti mana yang kita tengok tadi, mula-mula tadi gambar Kuala Lumpur. Okey, inilah contoh dia. Okey, saya bawakan topik 14 iaitu pertempatan. Okey, saya teruskan. Okey, apa yang akan murid pelajari murid-murid yang di studio bersama saya, murid-murid di rumah. Okey, kita akan tengok. Yang pertama kita akan tengok menjelaskan jenis pertempatan. Okey, kita tengok apakah jenis pertempatan yang wujud di negara kita. Okey, dan majoriti ataupun di kebanyakan negara-negara lain lah. Okey. Yang kedua adalah menghuraikan hierarki pertempatan. Dia ada peringkat-peringkat pertempatan. Yang ketiga adalah menjelaskan dengan contoh pola pertempatan. Apakah yang dikatakan dengan pola pertempatan? Okey, yang keempat adalah menjelaskan melalui contoh fungsi pertempatan bandar.
dan pertempatan luar bandar seperti mana yang saya sebut dengan Ria tadilah. Okey, dengan anak-anak pun. Okey, yang terakhir adalah membahaskan, kita nak bahas kejap lagi kan. Bukan bahas macam kita berdebat tu. Maksudnya kita nak bagi idea, sumbang saran, perkongsian. Okey, kebergantungan antara pertempatan bandar dan pertempatan luar bandar. Dia bergantung ni, dia ada saling kaitan. Okey, bandar dia ada hubungan dengan luar bandar pun dia ada hubungan dengan bandar. Okey, saya yakin murid-murid di studio dan di rumah dah bersedia. Ria dah bersedia? Sudah, cikgu. Okey, dah bersedia. Kita boleh teruskanlah. Okey, ini yang pertama, jenis pertempatan. Okey, adik-adik di rumah, adik-adik di studio, okey, mungkin boleh tentukanlah. Okey, dah ada 2 gambar dekat sini. Saya bawakan 2 gambar contoh. Okey, yang di sebelah kanan saya, ujung sekali tu, agak-agak adik-adik boleh tekanlah apakah jenis pertempatan yang ada di gambar sebelah kanan. Okey, Ada adik-adik boleh nak jawab tak? Iqbal, boleh bagi pandangan anda tentang gambar di sebelah kanan saya. Ni kanan saya ni, tangan kanan. Agak-agak apa? Okey, Iqbal, boleh? Mungkin boleh bantu cikgu Okey, dan juga boleh bantu. Kak Ria Okey. kat sini. Rakan-rakan di rumah ada bantu. Okey, apa gambar yang Iqbal nampak? Pertempatan tersebut adalah di luar bandar. Okey, dia sebelah dia. Sebelah dia adalah pertempatan di bandar. Okey, bandar dengan luar bandar. Okey, saya tunjukkan ini adalah luar bandar dan bandar. Okey, kenapa penting? Okey, penting ke nak tahu, tengok gambar kita kena kenal pasti ni sebab kita fokus kepada SPM. Okey, SPM kadang-kadang dia keluarkan gambar tanpa keterangan di bawah gambar tu. Dia nak uji sejauh mana murid-murid calon-calon SPM untuk mengenal pasti jenis pertempatan. So kalau jadi kalau dia tengok gambar, dia dah boleh kenal pasti di manakah luar bandar, di mana di bandar, dia dah boleh mengagak apakah bentuk soalan. So fokus kita nak tengok pengetahuan dan dikaitkan dengan persediaan kita untuk menghadapi peperiksaan SPM yang tak lama lagi dah. Okey, saya yakin murid-murid calon-calon SPM semua dah penuh semangat nak jawab peksa ni nanti. Okey, kita teruskan usaha. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada hierarki pertempatan. Okey, adik-adik di rumah, adik-adik di studio, okey, kalau ada soalan boleh tanya soalan. Okey, sambil-sambil saya teruskan supaya kita dapat fahamlah. Okey, dapat sesuatu dalam apa yang kita bincangkan pada hari ini. Ria pun boleh tanya, okay? Mungkin boleh, cuba nak mendalami kan, tak apa-apa nak faham, mungkin boleh try tanyalah. Okay, cuba tanya, kita cuba jawab untuk bantu adik-adik di studio dan di rumah. Okey. Dia ada 6. Hierarki ni maksudnya tingkat dia. Okey, saya tukar kepada bentuk piramid. Sebab apa bentuk piramid ni nanti kita akan tanya murid-murid. Okey, calon-calon yang bersama saya di studio ni kita akan tanya seorang-seorang, mungkin ada seorang dua boleh bagi pandangan kenapa wujudnya bentuk piramid. Kita tengok yang pertama adalah kampung. Yang kedua adalah pekan. Yang ketiga adalah bandar. Okey, kalau kata Ria duduk kat mana kalau kawasan asal lah, bandar ke kampung? Saya kampung, cikgu. Kampung. Okey, mungkin orang kata nak pergi ke mana tu? Nak pergi ke bandar. Kadang-kadang kita salah konsep. Sebenarnya kita pergi ke pekan. Dia ada pekan, dia ada level peringkat-peringkat dia. Kita dah tahu lepas ni kita boleh tukarlah nak pergi mana, nak pergi pekan. Bukan nak pergi bandar sebab dia ada jumlah-jumlah penduduk tertentu untuk menentukan peringkat-peringkat hierarki ni. Okey, adik-adik calon-calon SPM di rumah dan di studio kena beri penekanan kepada aspek ini kerana ia akan diuji dalam peperiksaan SPM. Yang keempat, bandaraya. Selepas bandar, bandaraya. Okey. Yang kelima, metropolis. Yang paling tinggi lah, megalopolis. Kenapa? Dia makin tinggi, makin tirus puncak dia. Mungkin adik-adik nak jawab. Okey, calon SPM yang berada bersama saya hari ini. Okey, siapa nak angkat? Mungkin Syahira ke? Syahira nak jawab? Kenapa makin ke nombor 6 tu dia makin mengecil? Okey, silakan dengan jawapan Syahira. Boleh nak tolong nak jawab? Makin kurang penduduk. Okey, makin kurang penduduk. Betul, tapi kurang tepat. Okey, maksud dia nombor 1 kampung kan dia banyak, nampak macam banyak kan. Kampung kan banyak.
jumlah pekan lebih sedikit daripada kampung. Jumlah bandar lebih sedikit daripada pekan. Itulah maksudnya semakin tinggi tu dia semakin kurang. Contoh megalopolis dan metropolis ni tiada di Malaysia. Di Malaysia hanya setakat bandaraya saja. Contoh bandaraya Kuala Lumpur, bandaraya Miri, okey, di Sarawak. Okey. Metropolis, megalopolis tak wujudlah di negara kita. Dia terdapat di negara maju. Contoh di negara Jepun, Amerika Syarikat. Cikgu, Okey. kiranya kalau yang cikgu bagi tahu tadi, Okey. Malaysia, Kuala Lumpur, kita hanya sampai di tahap bandaraya saja. Bandaraya saja, belum sampai ke okey. tahap metropolis. Kenapa belum mencapai Belum tahap sampai, metropolis? dia ada beberapa faktor kita akan tengok Okey, baik, sebab cikgu. ini dan salah satu sebab dia okey, bandara metropolis adalah gabungan bandaraya-bandaraya yang duduk berhampiran. Contoh bandaraya Kuala Lumpur mungkin selepas ini bertukar menjadi bandaraya Shah Alam, bandaraya Putrajaya contohnya. Dia bergabung ketiga-tiga bandar ni, dia akan membentuk metropolis. Mungkin kita nak selit sikit lah. Kita belajar ni tak nak tension kan. Pada tengok cerita ada setengah satu cerita lah. Okay, dia ada sebut metropolus kan. Tu dia ambil konsep daripada perkataan metropolis sebenarnya. Cuma dia dalam cerita dia ubah. Okay, dia ubah lah. Okay. So itu di Malaysia sampai bandaraya je. Metropolis mungkin di Jepun. Kalau megalopolis ni contoh New York kan, dia Amerika Syarikat, dia gabung dengan bandar-bandar lain. Okey. Ini sebab dia. Kenapa Malaysia sehingga bandaraya saja. Kita mula pada kampung. Kampung ni penduduk dia 100 hingga 999 orang je taburan penduduk dia. Jumlah penduduk dia. Pekan 1000 hingga 19,999 orang. Bandar 20,000 hingga 99,999 orang. Bandaraya 100,000 hingga 999,999 orang. Kalau metropolis, dia ada 1 juta dekat bandar tu. Hingga 2,999,999 orang. Kalau megalopolis, melebihi 3 juta orang di dalam kawasan bandar tu. Kita jangan pelik. Sebab contoh Kuala Lumpur, mungkin kita anggap jumlah penduduk dia juta. Tetapi yang ramai tu di pinggir Kuala Lumpur. Bukan di pusat bandar. Sebab itulah Kuala Lumpur hanya setakat bandaraya. Memandangkan negara kita kecil, jumlah negara kita besar tapi jumlah penduduk masih kurang. Kita hanya sekitar lebih kurang 32 juta orang. So kalau nak bertukar menjadi metropolis tu, dia kena tambah bilangan penduduk dia. Itulah. Kena hafal ke anak-anak benda ni? Saya nak tanyalah. Okey, Aiman, nak kena ingat ke fakta ini? Perlu ke kita ingat? Perlu tak ingat kita? Aiman ngantuk ke? Tak. Aiman? Perlu ingat tak fakta ini? Perlu. Perlu tak? Perlu atau tidak? Perlu. Perlu lah. Tapi tidaklah sampai kita boleh kena ingat fakta sampai menghurai. Kita kena fakta asas dia. Contoh kalau bandaraya, bandar pekan kampung, jumlangan penduduk dia lah. Sebagai apa? Sebab persediaan untuk kita menghadapi perasaan SPM. Tapi jangan risau kalau fakta macam ni dia tak keluar dalam soalan esei. Dia keluar dalam soalan objektif. Okey. Baik, cikgu. Okey, sebut pasal soalan ni, kita ada contoh soalan lah. Contoh soalan kita nak anak-anak yang bersama saya pada hari ini di studio, kita cuba jawab. Mungkin ada yang jawab, siapa yang tak bercakap lagi tu? Tak bercakap lagi. Saya nak tanya Raudah boleh, cikgu? Raudah. Silakan dengan jawapan dengan soalan yang cikgu baca soalan bagi dulu, baca soalan keseluruhan, baru berikan jawapan dia. Raja di bawah menunjukkan hierarki bandar. Okey. X pada raja tersebut ialah. Jawapan awak? Apa jawapan Raudah? A. Metropolis. Metropolis. Okey, yang ni dia nampak macam senang, tetapi kalau kita tak ingat fakta yang saya sebutkan tadi, dia tak boleh nak jawab lah. Perkara pertama, kita tengok kata kunci soalan ini. Kata kunci dia merujuk kepada hierarki bandar lah. Okey, hierarki bandar. Okey. X pada raja tersebut, dia tanya X. Okey. Dia tanya X adalah metropolis sebab bandar, bandaraya, metropolis dan megalopolis. Okey, mungkin kita nampak soalan ini macam senang, tapi inilah bentuk soalan dia. Okey, saya tak katalah soalan ini keluar, tapi kita kena
betapa pentingnya kita mengingat fakta supaya kita bersedia. Walaupun soalan itu senang, kalau kita tak ingat, dia akan bertukar menjadi susah. Boleh ya? Boleh Ria? Cikgu, mungkin saya pun tadi macam terfikirlah, Cikgu. Ada tips tak untuk para murid mengingati piramid tu, Cikgu? Nak ingat piramid, kita mula dengan kampung lah. Dari kampung pergi ke Pekan, dari Pekan pergi ke bandar raya, metro baru mega. Mega tu yang last sekali. Biasa kan kita sebut mega kan, mega sale contohnya sebagai ayat mega sale, jualan besar-besaran. Biasa mega itu adalah yang paling besar. So sebelum mega, metro. Itu je yang kena ingat, sebab yang biasa tu kampung Pekan, bandar raya kita biasa. Nak kadang-kadang calon-calon dia terkeliru megalopolis dengan metro tu kan. So dia ingat mega tu yang paling besar. Sebelum mega, metro. Itu saja. Okey, kadang-kadang murid-murid dia tak jumpa ritma ataupun cara nak hafal tu menyebabkan dia tak ingat. Okay, bagus soalan dia. Okey. Soalan seterusnya. Okey, saya tolong bacakan. Mungkin yang ni bersama saya di studio ni cuba teka-teka jawapan yang sesuai. Cikgu, kalau tengok daripada soalan tu macam soalan saya tadi, Cikgu. Macam soalan dia tadi kan. Macam soalan saya tadi. Macam tahu-tahu je soalan nak keluar kan. Okey, boleh tak kalau saya nak tanya murid yang berada bersama kita hari ini, Cikgu? Okey, boleh. Mungkin kita boleh nak tanya suara siapa lagi ni? kepada Syahidah. Dah jawab tadi, Cikgu? Haliza belum. Haliza ada jawapan. Silakan dengan jawapan awak. Boleh baca soalan. Baca soalan dulu. Okey. Mengapakah bandar-bandar di Malaysia tidak mencapai hierarki pertempatan sebagai megalopolis? Okey. Apa jawapan? Jawapan dia B. Jumlah penduduk kurang 3 juta. Okey, kita tak tahu lagi yang betul salah jawapan itu. Kita tengok apakah kata kunci. Dia adalah hierarki pertempatan. Okey. Sebagai megalopolis lah. Kenapa tak sampai megalopolis? Seperti mana yang saya sebutkan tadi, megalopolis ni adalah paling besar. Yang mana paling besar, penduduk dia mesti lebih daripada 3 juta. Itu kita punya kunci tadi. So kita dah tahu dah kunci dia, kita dah tahulah keluasan terhad tidak. Sebab bandar di Malaysia ataupun kawasan di Malaysia luas. Kegiatan ekonomi tidak pelbagai. Tidak juga. Kekurangan kemudahan pengangkutan. Ada banyak kemudahan pengangkutan di bandar-bandar di Malaysia kan. So jumlah penduduk kurang 3 juta. Itu jawapan dia. Dia macam nampak macam senang. Tetapi kalau kita tak bersedia, tak ingat fakta, kita akan jadi susah lah. Betul, Cikgu. Okey, saya teruskan. Ini pola pertempatan. Pola pertempatan ini bentuk ataupun corak pertempatan yang macam mana yang Ria tunjukkan gambar di awal siaran tadi. Okey, kita tengok. Yang pertama adalah berpusat. Berpusat susun atur rumah dan bangunan adalah padat seperti bandar Kuala Lumpur tadi. Okey. Bertumpu di sekeliling pusat tumpuan seperti masjid, sekolah dan persimpangan jalan raya. Maksudnya, kalau ada sekolah, keliling kawasan sekolah tu penuh dengan rumah, penuh dengan bangunan. Itu dipanggil berpusat. Okey, yang kedua, pola pertempatan kedua adalah berjajar. Berjajarnya susun atur rumah dan bangunan terletak dalam satu barisan atau deretan. Contoh kalau nak balik kampung Ria kat mana? Kampung. Kampung. Terengganu. Nak balik Terengganu, sepanjang jalan raya tu ada rumah kiri kanan. Ada, Cikgu. Ada rumah kan kiri kanan. Itu dipanggil pertempatan berjajar. Okey. Adalah satu barisan je, selari dengan sungai, tali air, jalan raya atau jalan kereta api. Okey, yang ketiga adalah pola pertempatan berkelompok. Okey, murid-murid boleh terus bagi perhatian. Sebab apa? Sebab ini penting. Perlu diingat. Kadang kita rasa macam dah tahu, tetapi kadang-kadang bila sampai soalan ni, alamak, tak ingat. Okey, yang ketiga adalah berkelompok. Susun atur rumah dan bangunan terletak adalah rapat dalam satu kelompok yang terancang dan teratur. Dia bina tu dia mesti kena ikut macam tu. Contoh macam kita beli rumah di kawasan taman perumahan mewah. Rumah dia bentuk sama je, saiz sama je. Ataupun di pertempatan tanah rancangan Felda. Kat Felda kan rumah, lepas tu keliling barulah pokok sawit, contoh kelapa sawit. Itu dia rancang seumpama itu. Okey, itu dipanggil pertempatan berkelompok. Dia kelompokkan pertempatan. Kawasan lain, kelompok lagi pertempatan. Itu dipanggil berkelompok. Dan yang terakhir adalah pertempatan berselera. Dekat sana satu, dekat sini satu. Jauh baru ada satu lagi rumah. Itu dipanggil berselera lah. Susun atur rumah dan bangunan tidak sekata dan berselera.
Okey, jarak agak jauh antara satu sama lain. Okey, kawasan luar bandar atau kampung tradisional. Saya nak tanya lah. Nak tanya kan. Tadi dia dah kosong dengar. Saya nak tanya. Siapa tak dengar suara lagi ni? Okey, cikgu. Sebelum kita memilih, para murid yang akan menjawab soalan cikgu nanti, apa kata kita berehat dahulu sebentar cikgu. Kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan saya Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam mata pelajaran geografi dan topik kita adalah mengenai pertempatan, dan saya ditemani hari ini oleh Cikgu Fitri. Dan tadi cikgu nampak gaya macam cikgu ada nak bertanyakan soalan kepada para murid kan cikgu? Okey, saya nak tanya sikit saja. Okey, mungkin berkaitan dengan pola pertempatan berselerak tadi kan. Kita bercakap situ. Okey, tahu tak sebab apa kawasan luar bandar ataupun kampung tradisional ni pertempatan dia berselerak? Maksudnya jauh-jauh. Okay, mungkin ada adik dekat sama saya ni ada jawapan dia. Okey, mungkin kita boleh tanya Aiman. Aiman? Okey, ada jawapan tak Aiman? Kenapa berselerak? Kenapa berselerak dekat kampung-kampung ni? Aiman kata, aduh, kena tanya lagi. Aiman boleh tak? Ataupun ada rakan-rakan lain nak bantu? Siapa yang mungkin ada jawapan boleh bantu Aiman? Aiman? Sebab apa? Okey, Raudah. Boleh jawab, boleh jawab tak? Raudah boleh tolong? Mungkin dan boleh. Okey, boleh. Okey. Tak dengar, Aiman? Lagi sekali, Aiman. Membina rumah di tanah sendiri. Okey, bagus. Itu jawapan dia tepat. Okey, membina rumah di tanah milikan sendiri. Mungkin tanah saya luas. Okey, saya buat rumah dekat situ. Okey, lagi orang lain tanah dia mungkin sedikit sempit, dia buat rumah kat situ. Menyebabkan jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain dia jauh, berbeza-beza. Itu sebab dia wujud pertempatan berselerak di kawasan kampung tradisional ataupun luar bandar. Okey, bagus. Cikgu, kalau pola pertempatan berselerak ni tak ada di bandar? Kebanyakan ada tapi kurang sebab kat bandar kan saiz tanah mungkin mahal nak beli milikan sendiri kan, dan dia ditentukan saiz-saiz, ataupun kalau taman perumahan kan dia ditentukan saiz-saiz dia. Betul. Kalau luar bandar kita bebas untuk menentukan saiz berdasarkan kemampuan kita. Betul cikgu. Okey. Sebenarnya kita tengok contoh soalan. Ini contoh soalan. Tadi kita ada sebut tentang pola pertempatan. Ini contoh soalan. Ini ada contoh soalan yang mungkin soalan yang ada pernah keluar dalam soalan SPM lah. Okey. Bagi saya bacakan, mungkin bersedia dengan jawapan masing-masing. Nanti saya sebut nama siapa nak jawab. Susun atur rumah dan bangunan rapat. Kita dah tahu rapat. Kalau tadi berselerak, dia tak rapat. Okey, dah buang dah. Berselerak, dah buang dah siap-siap. Sebab tadi sebut berselerak, dia sebut rapat. Rapat mesti bukan berselerak. Okey. Terdapat di tanah rancangan Felda. Felda ni adalah dirancang. Okey, rancang apa jawapan dia? Okey. Kata kunci dia adalah pola pertempatan apa? Okey, berjajar, berpusat, berselerak, berkelompok. Kunci dia adalah di tanah rancangan Felda. Apa jawapan dia? Okey, cikgu nak tanya siapa Siapa nak tanya? Siapa nak jawab? Nadrah. Nadrah nak jawab? Okey, Nadrah. Okey, silakan Nadrah. Jawapannya Nadrah? Jawapan dia Nadrah? Jawapan dia di berkelompok. Okey. Di berkelompok. Betul. Okey, satu markah untuk Nadrah. Okey. Kena ingat kunci tadi adalah rancangan Felda. Felda ni dia rancang. Okey. Dikelompokkan kawasan pertempatan, so berkelompok. Kalau berpusat, ini adalah di kawasan persimpangan jalan, di pusat bandar, di keliling sekolah. Kalau berjajar tepi jalan, kalau berselerak kat kampung. Itu saja kunci dia. Kena ingat ke fakta ni, calon-calon di rumah, murid-murid di rumah, adik-adik di rumah, kena ingat. Sebab apa? Bersedialah. Saya tak kata ia akan keluar, tapi sekiranya keluar, kita senang. Kena tahu kata kunci. Yes, cikgu. kata kunci dia. Kita tengok fungsi pertempatan bandar. Apa fungsi pertempatan bandar? Pertama adalah bandar pentadbiran. Contoh dekat sini adalah Putrajaya dan Kuantan Pahang. Banyaklah, setiap negeri dia ada bandar pentadbiran. Kalau Terengganu, apa bandar pentadbiran dia? Bandar pentadbiran Terengganu, cikgu. Ibu negeri Terengganu. Ibu negeri Kuala cikgu. Kuala Terengganu contohlah. Okey, murid-murid di rumah ataupun di studio, kena ingatlah setiap negeri dekat Malaysia ni apa pusat pentadbiran dia. Berkemungkinan dia akan tanyalah. Okey.
Bandar sepadan. Bandar sepadan ada berapa contoh bandar sepadan di negara kita. Contoh adalah Padang Besar di Perlis, sepadan antara Malaysia dengan Thailand. Okey, contoh lain di Rantau Panjang, Kelantan. Okey, itu adalah bandar sempadan. Dia terletak di antara sempadan dua buah negara. Contoh negara kita Malaysia dengan negara luar Thailand. Okey. Ibu kena ingat juga tu. Kena ingat bandar sempadan ni. Bandar pertahanan, contoh bandar yang ada pusat ataupun kem tentera. Sama ada udara, laut ataupun darat. Okey, yang paling popular adalah Port Dickson di Negeri Sembilan. Ada pusat latihan tentera darat dekat situ. Okey, bandar lain mungkin contoh kalau di Perak, Lumut. Okey, pangkalan tentera laut di Raja Malaysia. Okey. Boleh boleh kena ingatlah mulai hari ini apa bandar pentadbiran, apa bandar sepadan, apa bandar pertahanan. Dia ada bandar lain, dia ada 11. Ada 11, ini baru yang keempat. Bandar pendidikan, contoh pusat pengajian tinggi. Okey, contoh Bandar Bangi, Selangor kerana ada Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey. Seterusnya fungsi pertempatan bandar, bandar perindustrian, contoh Shah Alam. Dia ada kawasan perindustri yang besar. Okey. Seterusnya adalah bandar pelabuhan, mengendalikan urusan ekspor dan import barangan, contohnya pelabuhan Pasir Gudang di Johor. Okey, saya nak tanya, apa lagi pelabuhan yang murid-murid yang bersama saya dekat studio ni pernah dengar selain daripada Pasir Gudang? Siapa nak respon? Saya tak nak sebut nama lah, angkat tangan je. Angkat tangan je. Siapa nak jawab? Murid yang mana nak menjawab? Pelabuhan apa selain daripada pelabuhan Pasir Gudang? Okey, kita ada Rauda, silakan. Pelabuhan Kelang. Okey, Pelabuhan Kelang. Itu contohlah. Saya pasti itu yang paling popular juga. Yang biasa disebut. Cuma kena ingat Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Pasir Gudang, di Johor dan di Kelang di mana Selangor. Kalau di Pahang pun ada Pelabuhan Kuantan. Yang seterusnya adalah Bandar Pelamongan. Bandar ini berkembang akibat daripada aktiviti perlombongan mineral. Contoh Bintulu di Sarawak. Terengganu ada ke? Terengganu apa bandar yang ada perlombongan? Yang ada perlombongan. Bandar yang wujud. Minta murid-murid tolong saya. Murid-murid tolong tolong Ria. Okey. Bandar perlombongan perlombongan di Terengganu. Biasa kita kena kalau belajar geografi ni kena ingat fakta ini. Ada tak? Siapa nak jawab? Tak nak jawab, dia bermula dengan huruf K. Huruf K. Okey. Cikgu, saya kena fikir, cikgu. Letih. Syahira jawab kertih, bagus. Dah bantu. Pernah dengar tak kertih? Pernah, cikgu. Pernah dengar kan? Okey, itu contoh kertih lah. Okey, bandar kertih berkembang akibat daripada perlombongan petroleum. Bandar pelancongan menjadi tumpuan pelancong, contohnya Pulau Langkawi di Kedah. Dah pernah pergi Langkawi tak? Pernah, cikgu. Okay. Sekarang dah jadi tumpuan kan. Langkawi, bandar pelancongan, kawasan ditambah pula dengan kawasan bebas cukai. Itu yang ke-8. Yang ke-9, bandar satelit dibangunkan untuk mengatasi masalah kesesakan bandar utama. Contohnya Petaling Jaya Selangor. Maksudnya bandar yang Petaling ni dah padat dah. Dia wujud dari sebelah bandar Petaling disebut bandar Petaling Jaya. Contoh Bangi, dekat Bangi bandar tu dah padat dah. Ramai dah orang kat situ. Diwujudkan bandar Baharu Bangi, bandar baru Bangi. Itu adalah bandar satelit dia panggil. Bandar kembar. Adakah dia di kawasan yang sama? Sebelah bandar asal. Sebelah bandar asal lah. Contoh bandar baru itu bandar satelit. Yang seterusnya adalah bandar diraja. Ini kena ingat. Murid-murid calon-calon SPM di studio dan rumah ni kena ingat. Kena pastikan setiap negeri-negeri yang ada sultan, dia akan adanya bandar diraja bagi negeri tersebut. Contoh jangan ingat bandar diraja untuk Melaka. Tidak. Sebab Melaka tidak ada sultan. So dia tidak ada bandar diraja. Contoh kalau di Arau, bandar Arau, Perlis adalah bandar diraja bagi negeri Perlis. Kalau di Pahang, Pekan. Johor, cikgu? Johor apa? Adik-adik tahu tak Johor? Sri Iskandar. Dekat mana? Adik-adik di rumah cuba cari. Sambil-sambil itu search dekat Johor dekat mana. Bagi tugasan. Johor Muar. Nurul Syahira jawab Johor Muar. Dia ada bandar-bandar dia lah.
Bandar Teknologi Maklumat dibangunkan untuk memajukan teknologi maklumat dan komunikasi negara, contohnya Cyberjaya di Selangor. Cyberjaya tu bandar teknologi maklumat. Okey, ada ni pelbagai kemudahan teknologi maklumat di kawasan itu. Ni 11. 11 perkara berkaitan dengan pertempatan bandar yang harus wajib, kalau tak tahu kena tahu. Okey, berkaitan dengan fungsi pertempatan bandar di negara kita. Okey, ada soalan? Ada soalan? Ada adik ada soalan? Di rumah ada soalan kat tangan. Okey, di studio ada soalan, boleh tanya saya. Dia ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada Okey, nampak faham. Nampak cikgu. macam faham sangat tu. Ya, Okey. saya rasa macam teruja cikgu. Teruja. Okey. Yang seterusnya kita pergi, kalau tak ada soalan, kita pergi pada fungsi pertempatan luar bandar. Tadi bandar. Cuma di luar bandar fungsi dia agak terhad berbanding dengan bandar. Okey, so disebabkan itu saya gariskan hanya 3 perkara berkaitan dengan fungsi pertempatan luar bandar, iaitu adalah fungsi dari segi ekonomi. Okey, pusat pengumpulan hasil pertanian, hasil ternakan dan perikanan. Apa contoh hasil pertanian? Siapa nak jawab? Contoh hasil pertanian di luar bandar ni apa? Adik-adik ni duduk dekat SMK yang kedua. SMK yang kedua ni dia kategori luar bandar. Apa hasil pertanian dekat yang kedua ni? Boleh share sikit. Iqbal berjawab. Iqbal? Apa? Apakah dia Apa Iqbal? Kelapa sawit. Kelapa sawit. Okey. Kelapa sawit. Okey, contoh pertanian lah. Okey, yang kedua adalah fungsi sosial. Menyediakan kemudahan sosial asas seperti air, elektrik, jalan raya, balai raya dan perkhidmatan pos. Menyediakan pasaran bagi produk yang dihasilkan dari bandar seperti barangan elektrik. Okey, dekat bandar dia ada bandar perindustrian. Ada kilang membuat televisyen. So, televisyen ini dihantar ke kawasan-kawasan luar bandar untuk membolehkan masyarakat luar bandar memiliki televisyen, sebab kat luar bandar tak ada kilang. Itu fungsi dia dari segi sosial. Luar bandar dia menyediakan pasaran. Pasaran maksudnya orang yang nak membeli. Okey. Yang ketiga adalah governance. Governance adalah dasar kerajaan. Okey. Fungsi pertempatan luar bandar berfungsi sebagai pusat pengurusan dan pentadbiran setempat. Contohnya ada pejabat penghulu. Okay, biasa kan tok penghulu, tok penggawa dan sebagainya. Itu adalah fungsi dari segi pentadbiran ataupun governance lah, dasar kerajaan. Fungsi kerajaan. Ada soalan adik nak tanya? Dia ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada? Ada soalan nak tanya. Murid-murid ada soalan? Dia tak ada soalan, kita tanya mereka. Kita tanya murid-murid cikgu. Apakah fungsi bandar Port Dickson? Yang paling senang sekali kalau keluar soalan macam ni, kalau murid-murid saya ataupun murid-murid di studio bersama saya pun nampak soalan macam ni melompat. Dah betul satu, dah dapat 1 markah. Okey, siapa yang nak dapat 1 markah tu? Okey, siapa nak jawab? Bandar Port Dickson fungsi. Okey. Kita ada Raudah. Silakan Raudah. Bandar pertahanan. Bandar pertahanan. Okey. Dia Port Dickson, bandar pertahanan. Dan dia kadang-kadang jangan pelik. Ini soalan SPM ke? Ya, ini adalah contoh soalan SPM. Jadi kadang-kadang murid-murid dia terconfuse. Port Dickson ni apa? Port Dickson. Dia ingat Port Dickson main mandi pantai je. Tak. Bandar Port Dickson adalah bandar pertahanan. Nah, kena ingatlah. Kena tanam dekat ni. Ingat. Dan kalau tadi cikgu bagi tahu mengenai Port Dickson, kalau Ria boleh tengok dekat sini cikgu. Okey. Adalah pertahanan sebabnya terdapat pengkalan tentera udara. Bukan. Tentera darat. Tentera darat. Sorry. Kalau ada adik di rumah calon-calon SPM berminat nak jadi tentera, dekat sinilah mula-mula pusat latihan dia 3 bulan dekat berkampung dekat Port Dickson ni untuk menjalani latihan sebagai anggota tentera. Betul. Sebab tu kita jangan keliru, Port Dickson ni kita ingat nak bermandi-mandi di situ. Dia ada bandar pertahanan, dia pusat latihan ketenteraan dekat situ. Okey. Fungsi bandar berikut: Tanjung Malim, Perak, Sintok, Kedah. Siapa nak jawab? Okey. Boleh angkat tangan? Okey, Syaira nak jawab. Bandar pendidikan. Bandar pendidikan. Sebab apa bandar pendidikan, Syaira? Sebab apa? Ada institusi pengajian tinggi. Ada institusi pengajian tinggi sini. Contoh Tanjung Malim ada UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sintok
Kedah dia ada UUM, Universiti Utara Malaysia. So, kedua-dua bandar ini berperanan sebagai bandar pendidikan sebab ada universiti kat situ. Serupa juga dengan Bandar Bangi tadi, ada Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey. Contoh soalan contoh yang seterusnya, Arau Perlis, Kuala Kangsar Perak, saya baru lepas sebut tadi. Okey, adanya istana dekat sini. Okey, dia merujuk kepada bandar apa? Tadi Aiman angkat tangan nak jawab tadi, Aiman. Tadi dia berebut dengan Syahira tadi. Aiman, apa jawapan dia, Aiman? Silakan dengan jawapan. Bandar Diraja. Bandar Diraja. Okey, fungsi bandar adalah Bandar Diraja. Arau Perlis, Kuala Kangsar Perak, ada istana dekat sini. Contoh soalan seterusnya, dia kombinasi. Soalan yang macam ni adalah soalan kombinasi. Kombinasi yang manakah benar tentang bandar dan fungsinya? Nak tahu. Siapa tolong jawab? Siapa nak jawab? Minta bunyi lagi ni. Aliza ada jawapan. Aliza, dia terkejut. jawab. Nama cikgu panggil nama saya. Senyum dia, cikgu. Senyum dia. Aliza, ada jawapan tak? Apa jawapan awak? Jawapan dia A. A. Kuching Bandar Pentadbiran, Shah Alam Bandar Perindustrian, betul? Betul, angguk. Kenapa Bintulu tu salah? Kenapa Bintulu tu salah, Liza? Kenapa Bintulu salah? Kenapa awak cakap Bintulu salah? Kerana Bintulu adalah bandar? Kerana Bintulu dia bukan bandar teknologi. Dia bandar apa? Dia bandar tak ingat dah. Tu yang orang lombok-lombok tu, petroleum tu. Gas asli tu apa? Bandar apa? Bandar Perlombongan. Okey. Cyberjaya, bandar teknologi maklumat. So kita tengok fungsi dia benar. Dia nak tanya benar Okey, bandar dan fungsinya semestinya Bintulu tu salah sebab Bintulu adalah bandar perlombongan. Okey, kita buanglah. Yang ada nombor 3 kita buang. C ada nombor 3, B ada nombor 3 kita singkirkan. Tinggal A dengan D je. Okey, sebab tadi Kuching betul. Bandar Pentadbiran. Kita kena pilih 2 ke 4. So Cyberjaya kita tahu Cyberjaya bandar teknologi maklumat, kita buang nombor 4, automatik D kita dah buang. So dapatlah jawapan dia. Senang je nak jawab. Okey. Ni saling kaitan luar bandar dengan bandar, membekalkan makanan kepada penduduk, membekalkan bahan mentah, menyediakan pasaran bagi barangan kilang, membekalkan tenaga kerja, menyediakan kawasan eko pelancongan dan rekreasi, menyediakan tempat tinggal kepada pekerja. Ini luar bandar dengan bandar. Saling kaitan. Bandar dengan luar bandar dengan bandar. Dan yang terakhir adalah kaitan bandar dengan luar bandar. Bandar menyediakan pasaran barangan. Bandar juga menyediakan sumber makanan dan bahan mentah. Okey, tempat memproses barangan siap, menyediakan perkhidmatan, pusat pentadbiran perkhidmatan awam, menyediakan peluang pendidikan dan pekerjaan. Maksudnya bandar dia ada pusat pengajian tinggi, kat luar bandar tidak ada. Okey. Baiklah. Lepas ni saya pasti ada lagi soalan daripada Cikgu Fitri nak ditanyakan kepada murid-murid yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, dan murid-murid yang berada di rumah jangan ke mana-mana juga. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama-sama dengan saya Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam mata pelajaran geografi untuk topik pertempatan, dan saya bersama-sama dengan Cikgu Fitri, dan mungkin Cikgu boleh sambung sedikit lagi, Cikgu. Sesi kita pada hari ini. Nak sambung, kita nak tanya dulu adik-adik ni yang bersama kita di studio ni. Okey ke? Kalau okey angkat tangan, tanda okey supaya kita kekal bersemangat untuk buat persediaan bagi menghadapi perayaan SPM yang bakal menjelma tidak lama lagi. Okey, saya sambung. Okey, tadi kita dah bincang tentang apakah kaitan antara bandar, luar bandar dengan bandar, bandar dan luar bandar. Okey, kalau topik-topik macam ni di hujung-hujung topik ataupun hujung-hujung perkara yang kita belajar di setiap bab, okey, dia akan biasanya wujud di soalan struktur dan soalan esei. Ini saya bagi contoh soalan esei. Bandar dan luar bandar bergantung antara satu sama lain. Dia memerlukan. Okey, bandar memerlukan luar bandar memerlukan bandar. Huraikan sumbangan luar bandar ke bandar. Okay, kita tengok soalan macam ni, kita kena kenal pasti kata kunci dia. Kata kunci dia adalah
huraikan sumbangan luar bandar kepada bandar. Okey, 6 markah. Okey, 6 markah. Bila sebut 6 markah, adik-adik, calon-calon SPM, murid-murid di studio dan di rumah, kena ingat, okey, lekatkan di fikiran kamu bahawa ini memerlukan fakta huraian contoh. Kalau anda hanya jawab fakta saja, maksimum 2 markah je boleh dapat. Kalau fakta dengan huraian saja, maksimum boleh dapat 4 markah saja. Rugilah. Tapi kena bagi fakta, huraian, contoh. Berapa fakta, berapa huraian, berapa contoh. Minima paling kurang 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Maksudnya 2 fakta, 2 markah. 2 huraian tambah lagi 2 markah. 2 contoh tambah lagi 2 markah. 6 markah. Tapi berilah lebih. Macam saya biasa sarankan 3 fakta, 3 huraian dan 3 contoh. Macam mana kita nak buat huraian? Okey, ini begini contoh dia. Senaraikan sebanyak mungkin sumbangan. Sebab dia tanya sumbangan. Senaraikan dulu. Apa sumbangan? Okey, luar bandar kepada bandar. Kalau kita fikirkan ada 5 sumbangan, kita tuliskan dulu 5 sumbangan. 4. Kalau kita hanya dapat 1 je, jangan tulis 1. Kena mesti lebih daripada 2. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Itu tips lah. Okey. So dah bagi cadangan kita tadi, kita dah listkan, senaraikan apa sumbangan dia, kita tulis mukadimah dia. Ni ada panggil ayat-ayat cinta dia. Ayat-ayat cinta dia. Kita tulis surat mesti ada ayat-ayat cinta. Terdapat banyak sumbangan kawasan luar bandar kepada bandar, iaitu membekalkan bahan mentah. Itu yang pertama. Menyediakan pasaran barangan, ada 2. Membekalkan tenaga buruh, ada 3. Menyediakan kawasan rekreasi, ada 4. So, paling kurang kita dah ada 2 daripada 6 markah. Kita tulis dah. Barulah kita pergi pada huraian satu persatu. Saya bagi contoh kat sini, bagi contoh ya. Adik-adik boleh gunakan fakta yang saya berikan ni untuk cuba karang sendiri. Okey, karang sendiri. Mungkin dah bersedia. Sumbangan yang pertama ialah membekalkan bahan mentah untuk kegiatan perindustrian. Bahan mentah ni adalah fakta. Kegiatan perindustrian itu adalah huraian di kawasan bandar. Sebagai contoh, membekalkan getah dan kelapa sawit, ini adalah contoh. So dekat sini ada berapa markah saya nak tanya? Kat sini berapa markah dapat? Okey. Hakim, Iqbal Hakim. Ada berapa markah Iqbal dekat sini boleh dapat? Ada 1 fakta, ada 1 huraian, ada 1 contoh. 3. 3 markah. Ni dah tahu dah. So kalau jumpa soalan dengan 6 markah, beginilah cara jawab dia. Tips dia, senaraikan mesti lebih daripada 2. Okey, baru kita dapat mendapat markah yang sewajarnya. Okey, jangan tinggalkan supaya kita tak terpesong. Katalah kita jawab macam ni je. Di sini kita dah dapat ada 1, yang ni 3, dah dapat 4 daripada 6. Maksudnya tak adalah rugi. Okay. Mungkin ada adik kat rumah boleh sambung nanti, atau di studio boleh sambung, di rumah boleh sambung menggunakan sumbangan yang saya senaraikan di sini untuk cuba bina ayat sendiri dan mendapat markah melengkapkan kepada 6 markah. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Okey, Ria boleh faham ya? Okey, faham cikgu. Okey, adik-adik rumah boleh faham? Boleh. Di studio boleh faham? Angguk. Okey, angguk. Okey, boleh, faham. cikgu. InsyaAllah. Dan saya pasti untuk yang terakhir kali ni, cikgu, mungkin cikgu boleh bagi sedikitlah rumusan mengenai kita punya mata pelajaran pada hari ini, topik cikgu. Pada hari ini, topik tumpuan kita adalah berkaitan dengan pertempatan. Okey, bermula daripada mula-mula tadi kita tengok jenis pertempatan sehinggalah sumbangan pertempatan bandar ke luar bandar. Topik ini penting kerana ia akan disoal dalam peperiksaan SPM. Topik apa, subtopik apa saya sendiri pun tak tahu, tapi kita bersedia secara keseluruhan. Saya yakin murid-murid di rumah, calon-calon SPM dan bersama dengan saya di studio akan sentiasa bermotivasi tinggi untuk menduduki peperiksaan SPM yang bakal menjelma nanti. InsyaAllah, good luck saya ucapkan. Selamat maju jaya. Okey, insya-Allah. Dan saya pasti juga murid-murid di rumah, cikgu, kita doakan juga kejayaan mereka. Dan saya pasti dengan pengisian daripada Cikgu Fitri hari ini, sedikit sebanyak dapat membantu murid-murid dalam menghadapi peperiksaan SPM tak lama lagi. Okey, insya-Allah. Terus sukses bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM